Okay, so untuk tajuk hari ni kita masuk bab 1. Okay, yang simple-simple sahaja. Okay, bab 1 nombor nisbah, subtopik 1.1 integer. Okay, so kriteria kejayaan ada 3. Okay, yang pertama menyebut secara lisan nombor negatif atau nombor positif berdasarkan situasi sebenar. Yang kedua, menuliskan integer menggunakan simbol positif. Okay, simbol tambah tu positif dan simbol tolak tu negatif dengan betul. Dan yang ketiga, melukis 3 garis nombor membandingkan integer positif dan integer negatif. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjukkan yang untuk tingkatan 1 kita ada 13 bab. Okey, 13 bab dan bab yang paling banyak adalah bab 1 ni lah. Okey. Bab 1 ni paling banyak dan dia merangkumi dalam setiap tingkatan. Maksudnya awak dah belajar tingkatan 1, tingkatan 2 pun ada juga masuk soalan. Okey, sampai tingkatan 5. Okey, so awak kena faham betul-betul daripada bab 1 sampai bab akhir tu. Okey. So kalau tak faham boleh terus tanya. Okey, so kita ada 3 buku. Okey, tapi cikgu hanya nak guna 1 buku. Okey, 1 buku untuk nota. Okey. Dan ada 2 buku ni lagi. Okey, 1 buku latihan. So, 1 lagi ni awak simpan lah. Okey. Yang ni simpan. So, kalau yang latihan ni dah habis, so kita boleh top up dengan buku yang kedua. Okey. So, maksudnya cikgu guna 1 nota dan 1 latihan untuk buku tulis. Dan sebelah ni, okey. Yang ni cikgu rasa ada yang dah beli Ada dijual di bookshop kita. Okey, ni untuk tingkatan 1, subjek matematik. Okey, kita guna buku kerja yang ni. Okey. Ada yang dah dapatkan ke di kedai buku RZ? Kalau belum masih boleh dapatkan ya, sehingga kita bersemuka nanti. Okey, so sekarang kita masuk kepada tajuk integer. Okey, apa itu integer? Pernah dengar tak perkataan integer sebelum awak masuk tingkatan 1? Sekolah rendah ada tak guna perkataan integer? Oh, tak ada. Maksudnya ini first time lah awak dengar. Okey, first time awak tahu. Okey, tak ada. Okey, tak apa. So, sebenarnya benda ni bukan benda baru. Okey. Okey, so apakah integer? Okey, so nombor positif dan nombor negatif. So, dia tanya apakah itu nombor positif dan nombor negatif. Okey, dalam kehidupan harian, kita sering kali bertemu dengan situasi melibatkan 2 perubahan bertentangan. Okey, 2 perubahan bertentangan. Seperti arah pergerakan. Okey, arah pergerakan. Maksudnya, kalau ada yang ke kanan, maksudnya ada juga yang ke kiri. Itu maksudnya bertentangan. Okey, awak belajar bahasa Melayu kan? So, ke kiri dan ke kanan tu benda yang bertentangan. Satu lagi, menaik atau menurun. Itu pun bertentangan. Okey? Dan yang selanjutnya, nilai yang lebih atau nilai yang kurang daripada sifar. Kalau lebih daripada sifar, maksudnya berapa? Sifar tu tahu tak berapa? Sifar tu kosong. Okey? Sifar. Sifar tu adalah kosong. So, maksudnya nilai yang lebih daripada sifar berapa? Satu. Satu pun dah betul awak sebut. Okay, 1, 2, 3, 100. Okay, so itu semua nilai yang lebih daripada sifar. Nilai yang kurang daripada sifar berapa?
So, Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 100, betul? Okey, maksudnya awak dah pandai guna perkataan negatif. Okey. Okey. So, kita tengok berdasarkan situasi yang diberi. Cikgu angkat sikit. Okey, so ada 3 situasi di sini. Okey. Kita besarkan sikit dia. Okey, ada 3 situasi. So, situasi yang pertama, ni apa ni? Ini adalah gambar lift. Okey? Lift. Okey, naik. Lift tu naik dan turun. Okey, so mula-mula kita berada di tingkat warna biru ni tingkat bawah. Okey, kita berada di tingkat bawah. Okey, so lift naik 2 tingkat ditulis sebagai tambah 2. Tambah 2 tu maksudnya positif 2 cara baca positif 2. Okey, ataupun kadang-kadang kita hanya tulis 2 sahaja. Kita tak tulis simbol positif tu. Pun betul. Okey. So maksudnya daripada tingkat bawah naik 2 tingkat. So positif 2. Okey, naik 2 tingkat, positif 2. Kemudian ayat yang kedua, lift turun 1 tingkat, ditulis sebagai negatif 1. Negatif tu kena tulis simbol dia. Okey, simbol tolak tu wajib tulis. Okey, kalau positif tak tulis tak apa, tapi kalau negatif wajib tulis. Okey. So kalau turun je negatif. Naik positif. Okey, turun negatif. Okey. Faham tak situasi lift ni? faham. Okey. So sebab tu kita belajar yang bertentangan tadi bertentangan. So bila bertentangan, naik positif, turun negatif. Okey, yang kedua suhu. Okey, suhu di gurun ialah 45 darjah Celsius. Sama ke dengan suhu Malaysia ni? Sama ke? Tak. Suhu Malaysia berapa? Suhu Malaysia berapa? 30 lebih je kan? Tak pernah lagi sampai 45, 40 pun tak pernah. So dalam 32. Okey? So itulah beza suhu. Okey. So 45. So kalau cikgu tanya, suhu di gurun tu banding dengan Malaysia, so yang mana lebih tinggi? Di gurun 45. So contoh Malaysia 32 contoh. So yang mana suhu lebih tinggi? Di gurun. Ya, betul, di gurun. Okey. Tapi suhunya masih lagi dua-dua tempat tu positif. Okey, suhunya masih positif. Okey. Okey, so negatif kita tengok yang sebelah ni. Okey, suhu glacier ialah 10 darjah Celsius di bawah 0 darjah Celsius. Di bawah, maksudnya kalau 0 darjah Celsius tu di sini. Okey, kalau termometer tu di bawah lagi. Okey, maksudnya negatif lah. Okey, sebab tu dia kata negatif 10 darjah Celsius. Okey, maksudnya sejuk sangat. Kalau aircon dekat rumah tu paling rendah pun berapa? 17. 18. 16. 16 kan. 16. Suhu 16 tu pun dah sejuk. So boleh bayangkan kalau negatif 10
darjah Celsius tu macam mana sejuk dia? Okey? 24. Okey. So kat sini cikgu nak awak tahu ya perbezaan suhu. Okey, yang mana kita gunakan dalam integer, positif, negatif. Okey, kita tengok bawah ni ada sikit lagi ayat. 16. Apa? Aircon. 16. Paling rendah pun 16. Tu pun dah sejuk. Okey, sambung. Nombor yang ditulis dengan tanda positif atau tanpa tanda. Kenapa tak ni? Okey. Atau tanpa tanda, misalnya positif 2, positif 45 atau 2, 45. Okey, tu untuk positif nombor positif. Okey, manakala nombor yang ditulis dengan tanda negatif, misalnya negatif 1, negatif 10, dikenali sebagai nombor negatif. Okey. So robot, tengok robot hijau ni. Okey. Negatif tolak 1 tu disebut sebagai negatif 1. Okey. Negatif 1. Okey, cara baca. Okey, kita tengok sebelah ni. Okey, kita ada contoh kereta. Okey. Kereta A bergerak 40 meter ke kanan. Mana A? A yang ni. Okey, A yang warna purple. Okey, kereta A bergerak 40 meter ke kanan. Kanan Manakala kereta B bergerak 50 meter ke kiri. 50 meter ke kiri. Yang ni ke kiri. Wakilkan pergerakan kereta A dan kereta B dengan nombor positif atau nombor negatif. Okey, so penyelesaian dia. So, panjang sangat ayat ni kan. So, kita boleh pendekkan. Okey, katakan ke kanan sama dengan positif. Okey, kalau nak pendekkan. Dan ke kiri sama dengan negatif. Okey? So ini kata kunci sebelum kita nak tulis kanan positif, kiri negatif. Okey? So bila kita dah katakan yang ke kanan positif, okey, kita tengok kereta A tadi ke kanan. Berapa? 40 meter. Okey? So kereta A 40, sorry, dia ada tanda positif lah sebab dia ke kanan. Positif 40 meter. Okey? Kereta A. Kereta B negatif 50 meter. Okey. Macam tu je. Clear ke? Boleh tak tulis dekat group? Okey, ikan pari di dasar kan? Di dasar. Dasar laut. Pandai. Okey. So tengok kapal. Kapal ni berada di betul-betul atas laut lah. Manakala burung ni dia terbang, kalau kita tengok dia tak adalah sampai atas yang sama dengan kapal terbang tu semua kan. Dia sekadar atas langit yang rendah sahaja. Dan manakala ni ada jet, gambar jet. Jet berada kat mana? Selalunya atas tempat yang tinggi lah. Okay? Sebab dia bergerak laju. So dia tak boleh berada pada tahap yang rendah. Okay. So nampak tak sebelah kanan, sebelah kiri ni cikgu letak satu garisan yang ada arrow, ada anak panah atas dan bawah. Okey, di situ cikgu nak tunjukkan bahawa tengok belah kiri ni Okey. So garisan yang kena pada arrow tu
Okey, dan juga aras laut itu adalah sifar. Nampak tak ni? Sifar. Okey. Maksudnya untuk yang ada di atas, daripada sifar ke atas, so itu adalah positif. Pandai. Positif. Okey, semakin tinggi nilai positif dia. Okey. Boleh Okey, macam mana pula kalau kita, orang atas kapal tu dia terjun. Okey, masuk dalam laut. So kedudukan dia dah jadi negatif lah. Dia terjun dalam laut. Kan aras laut tu kosong sifar. So dia terjun dalam laut. So kedudukan dia dah jadi negatif. So makin dalam dia menyelam, so makin negatif nilai kedalaman dia tu lah. Okey? Okey, negatif tu apa? Kita tulis dalam bentuk ukuran meter ataupun kilometer lah. Contoh dia menyelam 1 kilometer. So negatif 1 kilometer. Okey, so ikan pari tu berada di contohnya 500 kilometer. Contoh. Okey, so negatif 500 kilometer bawah dasar laut. Faham tak ni? Faham tak ni? Faham. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Okey, so untuk topik integer ni, kalau dia bagi situasi sebegini, dia selalunya dia sukalah tanya berkenaan dengan aras laut, apa yang ada di atas langit, ada yang kapal selam tu menyelam semakin ke bawah. So itu pun glamour jugalah soalan. Dia akan bertanya banyak soalan berkenaan itu. So kena tahu aras laut tu sifar. Okey? Okey. Kita pergi ke slide seterusnya. Sekejap. Okay, next. Okay, so ni ada gambaran sikit. Okay. Ni situasi, kita masih lagi situasi. Kita nak tahu penggunaan positif dan negatif. Okay, so gambaran A, cikgu letak yang ni A. Okay, gambar A menunjukkan kapal terbang. Kapal terbang apa tu? Naik kan? Nak berlepas. Kapal terbang baru nak berlepas. So dia nak naik ke angkasa, nak naik ke atas tu. Okay, so positif ke negatif? Positif. Ya, positif. Pandai. Okay, so positif. Okay, so situasi sebelahnya cikgu tulis B. So B tu kapal terbang tu nak mendarat. Okay, maksudnya daripada atas dia dah sampai tempat dia mendarat. So itu positif ke negatif? Negatif. Okey, bagus. Negatif. Dia bertentangan dengan naik tu kan. Turun maksudnya negatif lah. Okey, naik positif, turun negatif. Okey, so tengok kucing. Okey, kucing ni siap pakai spek lagi dia. Okey, so yang sebelah kanan, sebelah kiri. Dia tulis C. Okey, gambar aja C, dia berjalan ke kanan. Okey, so kalau ke kanan kita tulis, selalunya kita akan gunakan sebagai positif. Positif. Ya. Yeah. So gambar aja D, dia berjalan ke mana? Arah bertentangan kan? So arah bertentangan, ianya jadi negatif. Boleh ke? Boleh. Okay. Boleh. Okey, hebat. Okey, so tadi gambar raja yang sebelum ni cikgu tunjukkan yang gambar raja anak panah tu. Okey,
yang menegakkan. So sekarang ni cikgu tunjuk gambar ajar anak panah yang mengufuk macam ni. Okay, so kalau mengufuk macam ni sama juga. Di tengah-tengah mesti sifar. Okay, mesti sifar. Bukan sifat sifar. S-I-F-A-R. Sifar. Okay, sifar tu sama dengan kosong. Okay, so di sebelah kanan sifar ni apa? Nilai apa? Positif. Ya, sebelah kanan mesti positif. Dan di sebelah kiri mesti Negatif. ya, negatif. Pandai. Okey. Ada lagi ke? Sekejap Okey. So, sebelah sini ni gambar apa ni? Gambar ya, pandai. Gambar lift. Okey, so gambar lift. Okey, contoh kita berada di tingkat bawah. Bawah tu kosong. Sekejap. Okey, tingkat bawah adalah tingkat kosong. Dia sifar. So, kalau tingkat 1 bawah tanah, dia jadi negatif 1 lah. Okey. So, kalau tingkat 1, 1, tingkat 2, 2. Okey. Tu kalau dia tunjukkan tak ada pergerakan, cuma dia gunakan lift. Tapi sekejap. Katakan dia buat pergerakan sebegini. Okey. So ini pergerakan yang pertama, anak panah warna hijau. Daripada tingkat bawah, dia pergi ke tingkat 2. Okey, berapa tingkat dia pergi? 2 dia naik. Okey, so itu adalah positif 2. Okey, itu situasi. Maksudnya daripada tingkat bawah, dia naik ke tingkat 2. So, positif 2. Okey, situasi yang merah, okey, dia berada di tingkat 1. Okey, dia turun 1 tingkat. So berapa tu? Dia turun 1 tingkat. Ya, pandai. So negatif 1. Okey? So dah faham dah tu. Okey, alhamdulillah. Sekejap. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, soalan. Okey, tadi dah nampak macam faham. So kita tengok yang ni. Betul ke faham ni? Okey, soalan A. Bagi setiap situasi yang berikut, wakilkan 2 perubahan bertentangan dengan menggunakan nombor positif dan nombor negatif. Okey. So kita mula dengan kapal terbang. Kapal terbang tu nak tulis apa ni? Positif apa? Positif 1000. Okey, positif 1000 meter. Okey, so satu lagi tu? 750. Sekali lagi? 250 meter. Ya. Okey, hebat. Kena sebut negatif 250 meter. Okey, bagus. Okey, B soalan dia. Okey. Bertentangan. Kita ada untung, kita ada rugi. So yang mana positif ni? Keuntungan tu Hebat. Okey, so keuntungan positif. So kita tulis positif RM 2000. So yang kerugian tu? negatif RM 500. Okey, hebat.
Okay, negatif RM500. Okay, dah settle. Okay, so yang ni nanti buat dalam buku. Dah dapat jawapan dah ni. Nanti lengkapkan sahaja. Okay, next. Okay, kita masuk standard pembelajaran yang seterusnya. Kita nak kenal apa sebenarnya integer tu. Okay, mengenal dan memerihalkan integer. Okay, cikgu bagi 1 minit ni. Tengok. Tujuan mengenal dan memerihalkan integer. Arahan, lakukan aktiviti kumpulan. Okey, tak payah yang tu. Okey, cikgu nak tengok je. Okey. Negatif 2, negatif 3. Kami ialah integer negatif. Yang ni sifar ni, dua-dua sifar. So, dia kata kami juga integer. Okey, 4 dan 6. Kami ialah integer positif. Okey, tengok yang bawah. Okey, positif 7, positif 9. Kami ialah integer positif. Okey, so yang tengah ni bentuk apa ni? Yang tengah? Pecahan. Bagus, pecahan. Okey, dia cakap apa tu? Kami bukan integer, dia kata. Okey, so yang sebelah dia tu, ujung tu, dia bentuk apa ni? Perpuluhan. Perpuluhan. Hebat. Okey, so dia kata apa tu? Kami bukan integer. Kami bukan integer. Okey, so daripada sini, apa yang awak boleh simpulkan? Apakah itu integer? Dia nak cakap apa tu sebenarnya? Nombor bulat. Nombor bulat, okey, betul. Apa yang nombor bulat? Ayat yang lengkap. Bagi cikgu ayat yang lengkap. Integer adalah nombor bulat yang kita masuk sifar. Okey, bagus. Okey, so itu dari ayat awak sendirilah. Bagus, maksudnya awak dah faham apa itu integer. Okey, integer adalah terdiri daripada nombor bulat sahaja. Okey, nombor bulat sahaja. Apa itu nombor bulat? 1, 5, sifar, negatif 1, negatif 100, 10,000. Semua tu nombor bulat. Okey? So selain nombor bulat tu, yang ni lah. Apa dia ni? Pecahan dan perpuluhan. So maksudnya kat sini pecahan dan perpuluhan, apa dia? Perpuluhan bukan integer. Ya, bukan integer. Okey, so kita boleh panggil integer. Semua nombor-nombor tu adalah integer. Semua nombor bulat adalah integer. Tetapi pecahan dan perpuluhan kita panggil nombor positif dan nombor negatif. Yang tu kita akan masuk subtopik yang seterusnya. Okey? Kita tak panggil integer, pecahan dan perpuluhan. Kita panggil nombor positif dan nombor negatif. So contoh yang ni 1/2. Ini adalah nombor positif. Okey, nombor pecahan positif. Negatif 3/4 adalah nombor negatif. Okey? Boleh faham tak? Boleh. Okey, hebat. Okey, cikgu tak nak lama-lama ni, kesian awak. Okey. Okey, ni contoh. Okey, betul lah. Okey, hasil daripada penemukan 1 didapati integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan nombor bulat negatif termasuk sifar. Okey. So, tentukan bla 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 bla. Okey, so integer adalah semua nombor bulat. Okey, manakala bukan integer adalah perpuluhan, pecahan,
puluhan, pecahan negatif. Okay? So awak kena faham integer hanya nombor bulat. Okay? Termasuk sifar. Okay. Yang ni yang last. Okay? So latih diri 1.1b. Okay, dalam jadual berikut tandakan right bagi nombor merupakan integer dan pangkah bagi nombor bukan integer. Senang sangat. Okay, so cikgu tak nak bincang kat sini boleh?